Selamat malam, salam sejahtera. Isu paling hangat dipetik daripada Harapan Daily hari ini ialah periksa apa PAS buat. Berapa luas tanah hutan simpan diberi kepada Tauke, kata Husam. Pengerusi Save Kelantan, Datuk Husam Musa, mengingatkan rakyat negeri itu supaya melakukan semakan terhadap pentadbiran kerajaan yang diterajui PAS. Beliau menegaskan, PAS bukannya memperjuangkan Islam seperti yang dicanang. Sebaliknya, sekadar mahu mendapat kuasa. Sehubungan itu, bekas pengerusi Jawatan Kuasa Perancang Ekonomi, Kewangan dan Kebajikan Negeri Kelantan pada tahun 2008 hingga 2013 itu berkata, keputusan pada pilihan raya nanti berdasarkan pembangunan yang dilakukan. Semata-mata nafsu nak jadi kerajaan, nak jadi menteri, tidak ada kena-mengena dengan fasibilillah, menegakkan nama Allah. Biarin ini pilih bagaimana untuk kita membangunkan negeri kita, kata beliau. Kita kena periksa apa PAS buat. Buka buku rekod 5 tahun lalu semasa memerintah Kelantan sebelum memberi amanah untuk 5 tahun lagi. Berapa luas tanah-tanah hutan simpan diberi kepada Tauke-Tauke bukan anak Kelantan dan bukan kaum Melayu, katanya dalam ceramah perpaduan di Jeli baru-baru ini. Sebelum ini, Husam lantang membangkitkan isu tebangan balak secara haram di dalam kawasan hutan simpan kekal di Gua Musang. Mengulas lanjut, beliau menyifatkan PAS hanya menjadikan Islam sebagai senjata politik, bukannya memperjuangkan Islam walaupun apabila dapat menjadi kerajaan. Ditakdirkan Allah PAS jadi kerajaan Malaysia. Menteri Undang-Undang ialah setiausaha PAS sendiri. Menteri Agama ialah naib Presiden PAS sendiri. Apa yang telah mereka lakukan dalam memperjuangkan Akta 3455 ini? Berakhir dengan 355 tidak pernah menjadi akta sama ada. Ketika PAS membawa usul persendirian hingga apabila menjadi kerajaan. Takdir Tuhan, kerajaan dianggota PAS jatuh. Sekarang tiada orang cakap pasal RUU 355. Bermakna undang-undang syariah ini di bawah kepimpinan Datuk Ahmad Yaakob hanya dijadikan senjata politik, bukan niat ikhlas untuk melaksanakan undang-undang Islam, kata Husam lagi. Yang lebih menarik lagi ialah apabila tular di media sosial, siapa kata parti Islam ini jahat itu adalah Dajjal. Itu ucapan daripada seorang wanita dalam kepimpinan PAS. Cuba berfikir, PAS dilihat, cara berfikir PAS dilihat makin parah. Lebih-lebih lagi menghampiri pilihan raya di 6 negeri apabila menggelar pihak yang tidak bersama parti itu sebagai Dajjal. Dipetik daripada Harapan Daily. Fahaman politik melampau itu dibuktikan dengan tularnya sedutan ceramah seorang pemimpin wanita PAS dalam satu majlis di Kelantan. Muslimat PAS berkenan dilihat lantang mengaitkan Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman sebagai tanda hampirnya kiamat itu dengan pengkritik PAS. Siapa kata parti Islam tak molek? Siapa kata parti Islam ini jahat? Siapa kata parti Islam ini tak boleh memerintah? Itu adalah Dajjal, kata beliau. Dajjal ini ada banyak pesen jenis, tegasnya. Begitu garang. Menurut pejabat mufti wilayah persekutuan, di antara fitnah terbesar yang akan dihadapi pada akhir zaman adalah kemunculan Dajjal. Dajjal secara umum bermaksud penipu, pembohong dan pendusta yang suka menyebarkan pembohongan sehingga dipercayai oleh orang ramai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perikatan Nasional digemparkan lagi dengan masuk pilihan raya dalam kepanasan, dipetik daripada Harapan Daily. Perikatan Nasional PN terpaksa memasuki pilihan raya 6 negeri dengan penuh kepanasan apabila bendera dan wajah calonnya dibakar oleh penyokong sendiri. Terbaru, gambar wajah calonnya di Rantau Panjang, Kelantan dibakar oleh penyokong dan pemimpin PAS kerana mereka tidak bersetuju dengan calon baharu itu.
calon bidan terjun ni kami tak mahu. Ambo nak Ustaz Mad bulat-bulat. Ni ambo nak royak ni, ambo toksir gambar ni bakal calon bidan terjun toksir, kata wakil kumpulan itu sambil mula menyalakan api di gambar tersebut. Di Batang Kali, Hulu Selangor, para penyokong bersatu membakar dan memijak bendera PN serta dokumen parti mereka selepas ketua mereka diketepikan sebagai calon. Calon yang mereka dakwa sebagai kartel Azmin Ali terpilih untuk menjadi calon PN di Batang Kali dengan mengenepikan ketua bahagian bersatu Hulu Selangor. Di Pulau Pinang pula, PAS menolak Presiden Gerakan Dominic Lau untuk bertanding di kerusi yang mereka anggap sebagai kerusi Melayu. Mereka memberi amaran jika Dominic masih berkeras bertanding di kerusi berkenan, pihaknya bersama seluruh jentera akan menggerakkan perarakan besar-besaran dan meletakkan calon bebas di Teluk Air Tawar dan Permatang Berangan pada penamaan calon Sabtu ini. Dewan Pemuda PAS Tasik Gelugur bersama pengundi di Permatang Berangan dan Teluk Air Tawar akan memastikan kekalahan kepada calon gerakan di Teluk Air Tawar dan calon bersatu di Permatang Berangan jika tuntutan ini tidak dipenuhi, kata kenyataan pemuda PAS itu. Tak cukup cabut bendera, orang PAS pula bakar gambar calon bidan terjun. Sekumpulan penyokong PAS di Gual Pereok, Kelantan nampaknya marah benar apabila penyandang Dewan Undangan Negeri DUN Datuk Muhammad Awang tidak dicalonkan pada pilihan raya negeri PRN. Rakaman video yang tersebar di media sosial menunjukkan mereka terbabit bertindak protes dengan membakar gambar bakal calon yang dianggap sebagai bidan terjun. Calon bidan terjun ni kami tak mahu. Ambo nak Ustaz Mad bulat-bulat, kata mereka lagi. Beberapa detik selepas itu, seorang penyokong Muhammad atau lebih dikenali sebagai Ustaz Mad turut mengoyakkan gambar calon bidan terjun berkenan. Individu yang membakar gambar itu juga menyifatkan kehadiran calon yang diputuskan PAS negeri ibarat tidak memberi salam terlebih dahulu kepada masyarakat tempatan. Cara tak kena, sepatutnya nak datang beri salam dulu. Ni masuk dalam rumah nak perembat orang rumah. Tak kena cara, tegasnya lagi. Mereka yang terdiri daripada lebih 20 orang itu kemudiannya serentak melaungkan takbir. Sebelum ini, tular video dari kawasan Dun Sama memaparkan penyokong Ustaz Mad mencabut beberapa bendera parti sendiri kerana tidak puas hati dengan calon baharu yang dikatakan tidak bermastautin di rantau panjang. Berang Ustaz Mad tidak tercalon, penyokong PAS cabut 5,000 bendera parti dipetik daripada Harapan Delhi. Berang penyandang kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Gual Priok Datuk Muhammad Awang tidak dicalonkan pada PRN. Sekumpulan penyokong PAS mencabut lebih 5,000 bendera parti yang dipasang. Seorang penyokong PAS di DUN yang terletak di Parlimen Rantau Panjang itu, Abdullah Samad, 60 tahun, berkata, mereka bertindak menurunkan bendera yang sudah dipasang sebagai tanda protes kerana Muhammad Awang atau lebih dikenali sebagai Ustaz Mad dikatakan tidak tercalon. Lebih mendukacitakan jelasnya, calon baharu itu pula dikabarkan bukan bermastautin di rantau panjang. Bahkan pengundi DUN Gual Priok tidak mengenali individu terbabit. Kami bukan tidak menerima calon baharu, tetapi biarlah yang sudah pernah memberi sumbangan kepada rakyat DUN ini atau sekurang-kurangnya menjadi penduduk rantau panjang yang tahu kedudukan semasa di sini, kata beliau. Sebenarnya pemasangan bendera sudah dilakukan beberapa bulan awal oleh jentera PAS di kawasan ini sebagai tanda sokongan penuh terhadap calon sedia ada. Lapor Beritan Harian hari ini. Bahkan ujarnya Ustaz Mad terbukti mendapat sokongan ramai dengan jumlah undian majoriti 2,500 pada PRN 2018 berbanding hanya 700 undian pada PRN 2013. Ini terbukti menunjukkan peningkatan sokongan terhadapnya, kata beliau lagi. Sehubungan dengan itu, beliau berkata pemilih di dunia yang bersempadan dengan Thailand itu berharap Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan
dapat memastikan Ustadz Mad menjadi calon dalam pengumuman calon bertanding pada 27 Julai nanti. Tegasnya, kekuatan yang ada pada Ustadz Mad dengan sokongan majoriti pengundi juga membolehkan PAS bertahan di parlimen itu selama 3 penggal. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Isu hangat malam ini, Sanusi anggap adiknya taksub kepada Anwar Ibrahim. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur menganggap adiknya sendiri taksub kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menteri Besar Kedah itu berkenan membangkitkan hal itu dalam satu ceramah PN yang kemudiannya tular di media sosial. Malah, dakwa Sanusi, ayahnya juga telah meminta adiknya itu untuk menghentikan sokongan kepada Anwar, tetapi tidak dipatuhi. Ni puak-puak Abim ni kagum kat Anwar Ibrahim, tak boleh kata apa, kata beliau. Adik aku ada seorang taksub Anwar Ibrahim. Pak aku kata tukar hat lain lah. Kalau pak kita kata lagu tukan, kita takut dia buat tak tahu saja. Punya taksub ke Anwar Ibrahim, tegasnya lantang. Pembendedahan Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional Kedah itu dilihat berlaku lantaran berbeza fahaman politik. Tidak cukup dengan itu, dia mengibaratkan adik kandungnya seperti sebiji buah yang buruk dalam setandan. Adik Sanusi mengaji sampai master jadi pensara. Nak kata apa adik? Ada juga dalam setandan hat buruk. Burung cok-cok gi dok hisap awai. Hat burung cok-cok kan tu adalah sebutir dia go dok cok tap hat tu, kata beliau. Dok hisap otak dia jadi kering ikut Anwar Ibrahim, kata beliau lagi. Klip sedutan ceramah Sanusi yang dilihat warganet sebagaimana menghina adiknya sendiri itu kemudiannya diganding dan dibandingkan dengan ceramah adik pemimpin PAS berkenan. Kita semua ni ada maruah. Maruah ini tak boleh dicemarkan sama ada maruah sendiri atau maruah orang. Kita dilarang mencemarkan maruah sendiri serta maruah orang. Antara hukum yang diturunkan Allah dan keras untuk menjaga maruah ini adalah hukum qazaf, kata adiknya dengan gaya berucap yang tenang dan jauh berbeza dengan Sanusi. Semakan Harapan Daily mendapati individu yang tampil berjubah putih serta memakai kopiah itu adalah bekas yang dipertua Abim Perak Ustadz Saidi Adnan Maknur. Menurut kenyataan Abim semalam, penguasa Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam Taski, Abim itu merupakan insan yang budiman, lemah lembut, tidak banyak bicara dan mudah tersenyum sesuai dengan pendirian pendidikan agama dan kerja beliau sebagai pensyarah. Dengan itu, Abim pertahan Ustadz Saidi yang dihina oleh abangnya Sanusi Maknur. Angkatan Belia Islam Malaysia Abim mempertahankan bekas yang dipertua Abim Perak Ustadz Saidi Adnan bin Maknur yang dihina oleh abangnya Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Abim, mereka memuji kebaikan akhlak Ustadz Saidi yang dikatakan kering otak oleh Sanusi. Sesungguhnya kami di Angkatan Belia Islam Malaysia Abim menjadi saksi bahawa Al-Fadil Ustadz Saidi Adnan bin Maknur adalah seorang yang budiman, lemah lembut, tidak banyak bicara dan mudah tersenyum sesuai dengan pendidikan agamanya dan kerjanya sebagai pensyarah. Sanusi Menteri Besar Kedah dalam satu ceramahnya menghina adik beliau sendiri dengan mendakwa Ustadz Saidi sebagai taksub kepada Anwar Ibrahim. Beliau juga mendakwa ayah pernah berkata agar anaknya itu tukar bin lain dalam nama adiknya itu. Pak aku kata hang tukar bin lain lah. Kalau pak kita kata lagu tu takut tu. Dia buat tak reti punya taksub kepada Anwar Ibrahim, kata Sanusi. Mengaji sampai master jadi pensarah, kata beliau lagi. Sehingga hari ini adik beliau Ustadz Saidi belum membuat sebarang kenyataan mengenai penghinaan dari abangnya yang juga ketua pengarah pilihan raya PAS itu. Menurut kenyataan Abim Pusat itu, Ustadz Saidi adalah mantan yang dipertua Abim Perak, turut mengusahakan Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam Abim selain merupakan imam di masjid dan sering menyampaikan kuliah agama. Sedari awal aktif dalam
Abim sehingga kini, beliau terus aktif menggerakkan program-program bakti dan bantuan kepada masyarakat yang memerlukan. Katanya, Abim konsisten menekankan pemikiran sederhana bahawa perbezaan pandangan politik tidak sampai membawa perbezaan akidah. Kempen kebencian melampau, adu domba, fitnah dan pembunuhan karakter adalah tidak dianjurkan Islam, malah tidak mustahil akan menyebabkan pecah belah sesama keluarga. Janganlah kita menghilangkan makna al-hikmah dalam diri kita. Tidak perlu marah-marah kerana tak kala ada yang meniup bara api kebencian, yang akan terbakar adalah umat ini. Moga Allah lindung keluarga kita dari perpecahan asbab siasa, kata kenyataan itu. Memetik pandangan mantan timbalan Presiden Abim, almarhum Cikgu Abdul Halim Ismail, tiada yang lebih tinggi dan besar nilai daripada tugas-tugas dakwah dan islah. Gerakan dan jemaah masih setia dengan dakwah, tarbiyah dan islah. Teras gerakannya masih tetap dakwah, tarbiyah dan islah. Politik adalah satu jalur kecil di jalur lebar dakwah. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Tentang isu yang memang hangat sekarang ini, beza akhlak adik Menteri Besar Kedah dengan menganggap Sanusi anggap adiknya taksub kepada Anwar Ibrahim, dipetik daripada Harapan Daily, dan juga Abim mempertahankan Ustaz Saidi yang dihina oleh abangnya Sanusi Matnur. Kita jumpa lagi. Bye-bye.